Tunggu recording je. Wait, lambatnya. Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kelas JKT tingkatan 5. Rasanya dah 2 minggu kita tak jumpa sebab peperiksaan pertengahan tahun. Ada 2 perkara yang cikgu nak sampaikan di sini. Yang pertama berkenaan dengan kerja khusus. Yang kedua berkenaan dengan pertandingan sempena minggu teknik dan vocational yang berlangsung pagi tadi ke? Tak ingat lah. Kan? Okay, so saya masih tolong je lah yang bahagian JKT ni. So ada quiz yang saya akan minta, yang saya akan bagi arahan di Telegram nanti, yang kamu kena cepat-cepat buat. You ambil gambar, snap, hantar di grup tu, dan siapa yang paling cepat, siap paling cepat 3 orang tu akan diangkat sebagai pemenang lah, dan saya akan serahkan nama pada Puan Q nanti. Okay, nantilah saya akan bagi. Okay, so kita masih teruskan dengan kita punya lukisan perpaipan. Alright. Actually lukisan perpaipan tak susah mana. So you baca buku teks pun boleh faham juga sebenarnya. Ada beberapa teori yang penting kat situ. Okay. Okay, saya akan letak gambar visualizer. Okay, nampak kat depan? Boleh? Okay, anak-anak semua. Dah sedia ke? Template semua dah ada? Okay. So, hari tu sebenarnya saya dah pesan untuk buat nombor 10. Korang buat tak? Cakap betul-betul je. Buat ke sempat ke tak sempat? Tak sempat? Tak buat sebab tak tahu. Yang tak tahu tu, yang lain? Buat tak? Saya tanya seorang je. Buat. Siapa yang sebut tu? Iqbal ke Hakim tu punya suara? Hakim, bagus. Hakim ni, dia ni saya rasa calon-calon yang ada kemampuan untuk dapat A+, sebab otak dia running. Walaupun dia selalu tuang kelas saya, tapi lately bagus pula. Alhamdulillah. Alright. Saya akan bincangkan juga nombor 10. So kita bincang sama-sama bagaimana rupa paras jawapan nombor 10 itu. Faham Okay, bagi yang baru dan tak masuk kelas hari tu, dia memang akan ada masalah sikit lah, tapi saya akan upload nanti, tapi you just follow saja dulu. Boleh Okay, so Rajah 10 menunjukkan lukisan isometri perpaipan ni bagi sebuah rumah kediaman. Rajah 7 menunjukkan pelan lantai rumah kediaman beserta alat kelengkapan sanitari. Berdasarkan Rajah 6, lukis lukisan ortografik perpaipan pada Rajah 7. So sekarang ini adalah lukisan isometri. Awak kena convert lukisan isometri ni kepada lukisan ortografik, 2 dimensi. Boleh faham So, jalan kerja kamu semua kena settle dekat sini. Boleh faham anak-anak? Okay? Alright, so apa-apa pun dia akan bermula dengan pipe perkhidmatan yang ada dekat luar ni. Nampak? Dia akan bermula di sini. Okay? Ini, kalau isometri ni. So, bacaan dia semua di sini dan diterjemahkan kepada ortografik di sini. Boleh faham semua Okay? Alright. Untuk yang pertama ini, dia dah siapkan. So, kita baca sama-sama sambil tengok dua-dua skrin ini. Alright. Okay, yang pertama, daripada pipe perkhidmatan dekat luar ni, ada air naik. Okay, ada simbol air naik. So, saya memang selalu untuk pelajar, memudahkan pelajar, saya akan lukis gambar pipe itu. Kemudian kita akan sama-sama tengok apa penyelesaian dia. Okay, nampak tak? Sesiku L ni. Yang ini bentuknya begini. Untuk lebih kefahaman. Boleh faham anak-anak? Okay, so daripada yang bawah ini, sekarang ini kita akan tengok daripada pandangan atas. Ini adalah pandangan pelan. Jawapan kamu adalah ortografik pandangan pelan. Pandangan pelan adalah bersamaan dengan pandangan atas. Okay, so sentiasa ingat bahawa kita tengok daripada atas. Pandangan atas. Alright. So daripada pandangan atas, macam mana keadaan air naik kita? Apa yang kita nampak? Okay, apa yang kita nampak? So yang pertama sekali kita nampak bahagian ini. Boleh faham? Yang saya gelapkan tu. Nampak ke yang saya gelapkan tu? Ni. Bahagian ini kita akan nampak. Boleh? Okay. And then kita nampak apa?
kita nampak bulatan. Ni bulatan. Bulatan, bulatan. Boleh faham Bulatan, bulatan. Kemudian air nak naik. Air nak naik, ini air nak keluar. So, cerita dia apabila kita convertkan kepada pandangan atas, kita akan dapat yang ini. Yang pertama ni, iaitu, Allah Akbar. Iaitu bulatan, bulatan. Okey, bulatan. Kita nampak bulatan. Okey. Air masuk. Okey, air masuk maksudnya mula-mula tak ada air, air kosong. Dan kemudian air mengalir sebelah atas. That is why dia jadi begini. Nampak Dia jadi begini dan begini. Kemudian ada calit. Calit tu adalah bahagian mana? Ni, bahagian bulatan ini. Ni bahagian ni. Nampak? Itu calit. Ini, kalau saya besarkan bahagian bulatan ini, dia begini. So, ini yang kita nampak. So, dia akan jadi calit. So, dia jadi, kalau kat sini saya lukis, bulatan. Calit pertama, ni. Yang kita nampak calit ni. Okay, bahagian tu. And then, calit kedua yang kita nampak adalah bahagian ini. Dan yang bahagian dalam ni, seperti yang kamu nampak ni, adalah bahagian ini. Bulatan adalah bulatan. Setakat ini boleh faham? Setakat ini boleh faham? Boleh Okay. So, yes. So, senang je nak ingat. Kalau air naik, simbolnya adalah mula-mula kosong, kemudian ada calit. Sebab, ni mula-mula kosong, kemudian ada calit, membawa maksud ada air yang keluar. Okay, calit kiri kanan adalah yang you nampak. Bahagian bulatan. Bahagian bulatan pada sisi sesiku. Faham Boleh cikgu proceed? Boleh Okay, next kita ada kunci air. So, ini ada kunci air. Benda yang sama, kunci. And then kita ada meter, simbol meter. Ni saja simbol meter. Sama, ini dalam isometri, ini dalam ortografik. Arah anak panah jangan lupa. Okay, anak panah mesti slim and tall. Okay, tak boleh guna segitiga yang ada pada template You kena buat sendiri. Anak panah mesti slim and tall. Ni. Anak panah mesti slim and tall. Jangan guna segitiga pada template, nanti tak cantik. Faham Okay. Okay, and then kita ada kunci balik. Kunci balik. Nampak? Kemudian simbol air turun. Ini air turun. Okay. So air turun kalau saya lukis, sebenarnya tak perlu lukis. Kalau air turun kamu dah tahulah. Simbol dia memang macam ni. Mula-mula ada air, kemudian tak ada air. Lepas tu ada calit tepi. Tu simbol air turun. Tapi untuk kefahaman kamu, saya suka nak draw. Okay, saya suka nak draw supaya you faham kenapa dia jadi begitu. Macam ni. Okay. Air dia turun. Kemudian dia jadi macam ni. Nampak? So, daripada pandangan atas, apa yang kita nampak? Kita nampak ini. Okay? Kita nampak calit. Ni calit. Ini sesiku punya atas. Bulatan. Okay? Kemudian, air mengalir. Ini tak nampak. Boleh? Lepas tu calit. Macam tu. Ni simbol air turun. Ini adalah simbol air. Calit-calit. Naik. Maksudnya tak ada air, ada air. Kalau air turun, ada air, tak ada air. Boleh faham Semua? Okey, boleh kita proceed? Cikgu, ulang balik yang air turun tu. Air turun, ni. Air turun. Sini. Okey, you tahu daripada kunci, selepas kunci kita ada air turun. Ini adalah air turun lah. Kan kau nampak dia turun kan? Okay, so ini adalah sesiku, ini adalah sesiku. So simbol sesiku yang kau tak tengok lagi ada dalam buku teks adalah ini dan ini. Ini adalah gambar real. Okay, sesiku. Maka dengan itu apabila kita tengok daripada pandangan atas, yang pertama kita ada bulatan. So ini adalah bulatan. Kau lukis bulatan dulu. Okay. Kemudian kau ada simbol air mengalir. Simbol pipe lah.
Okey, bahagian ini kita tengok pada atas nampak. So, nampak daripada atas macam tu. Dia setengah je kan, dia tak masuk. Dia setengah je. Kemudian setengah je sampai tengah. Kemudian calit tepi-tepi ni calit-calit ni datang daripada bahagian ni. Kalau saya besarkan ini, tengok daripada atas, kita nampak satu calit je macam tu. So sebab tu dia ada calit sini. So calit. Okay. Ini pula sesiku sewaktu air turun. Okay, bulatan. Okay, bulatan sama. Ni overlap bulatan. And then kita nampak calit sahaja. Mana datang calit? Datang pada sini. Ni calit ni. Ini kita nampak pada atas. Faham? Bulatan kan, tapi kita nampak straight line. Ni. Ini saya lukis untuk memudahkan kefahaman kamu. Tetapi lepas ini kamu tak payahlah nak lukis-lukis macam saya ni. Awak terus tahu kalau air turun, simbolnya adalah turun daripada ada air. Ni air lah umpamanya dalam bulatan ni. Okey. Tak ada air. Kalau air naik, simbol air naik daripada tak ada air kepada ada air. Ni ada air maksudnya. Boleh faham? Okey. Okey, so kita teruskanlah kita punya perjalanan. Kita tengoklah. Kita tengok. Selepas simbol air, okey, ni dah tak ada dah ni. Habis dah ni. Lebih tu awak kena buat sendiri. Betul? Okey, so selepas air turun naik ini, apa yang kita ada? Okey, kamu dapati dia akan terus pergi ke satu sesiku. Okey, ada satu sesiku. So, macam mana you nak buat? So, maksudnya saya akan tunjuk jawapan sebabnya kalau nak draw memang akan ambil masa yang lama. So, kita sama-sama study jawapan dulu ya. Okey, boleh nampak Boleh nampak jawapan Ke kecil now? Sekejap. Saya besarkan sikit. Boleh anak-anak? Nampak Boleh lah Sekejap. Ni ke atas sikit. Okey. Boleh Semua boleh nampak Okey. So, tadi sini dah settle kan? Kita sekarang ni nak pergi ke sesiku. Okey. So, senang saja. Awak buat straight line. Buat straight line. Dan cornerkan dia. Exactly. Benda yang sama. Tap kat sini. So, kamu buat sesiku. Boleh? Okay, benda yang sama. And then, straight lagi. Nampak? Straight lagi kita ada T-shape kat sini. Okay, kita ada T-shape. Lepas T-shape, kita ada air naik. Ni air naik. Ini T-shape. Okay, buat T-shape dahulu. Senang saja. Kalau dekat sini T-shape, sini pun T-shape juga. Nampak? Sini T-shape juga. Benda yang sama. Letak dekat sini T-shape. Okay, kita tinggalkan dulu T-shape sebab kita nak buat air naik dulu. Sebab kita akan buat apa-apa pun first kali pergi tangki dulu. Faham Okay. Alright. So sekarang ni kita ada simbol air naik. Kamu tengok kat sini. Ni Selepas daripada T ni tadi, ada simbol air naik. Nampak? So kalau air naik, macam mana simbol dia? Cikgu dah bagi tahu. Kalau air naik macam mana? Mula-mula tak ada air, lepas tu ada air, betul? Okay, mula-mula tak ada air, lepas tu ada air. So dekat sini nampak tak? Lepas T-shape, ada simbol air naik. Mula-mula tak ada air, dia pakai macam ni. Saya besarkan. Okay. Alright. Kiri kanan jangan lupa. Alright. Kemudian mula-mula tak ada air, lepas tu ada air. Sebab simbol air naik. Ni. Faham semua? Boleh? Okay, seterusnya. Perjalanan kita dekat mana pula? Mari kita tengok. Okey, seterusnya dekat sini, dia terus pergi. Awak tengok bersama-sama saya. Daripada simbol air naik itu jalan straight. Ada sesiku dulu. Kunci. Terus masuk tangki. Faham? Okey. Jalan straight. Sesiku. Kunci. Masuk tangki. So macam mana drawing dia kat sini? Okey, macam mana drawing dia dekat sini? Air naik betul? Tangki dekat mana? Ni tangki. Awak kena kenal pasti dulu kedudukan tangki. So, straight, siku, kunci, tangki. Boleh faham? Boleh faham semua? Okey, ni. Ya. Dia terus masuk ke tangki. Boleh
Boleh? So, simbol ini dah siap ada. Nampak? Sekejap. Okey, simbol ni dah siap ada. Okey, kamu just gariskan saja. Faham Okey, boleh anak-anak? Ada apa-apa soalan? Sampai ke tangki? Tak ada masalah kan? Senang kan? Alright? Okey, selepas dah tangki, kita stop dulu tangki. Kita stop dulu kat sini. Kita patah balik pergi dekat T. Ni, pergi kat sini. Nampak? Kita patah balik. Then, kita tengok dekat mana perjalanan dia. Ni. Segitiga ni, dia akan jalan terus. Tak ada kona-kona. Dia terus saja. Sampai mana? Sampai singki dapur. Sampai singki dapur, yang pertama dia ada sesiku. Kemudian ada simbol air naik. Nampak? Ada simbol air naik. Namun air naik dia tu, okay, air naik dekat singki tu, tengok betul-betul simbol T ni. Yang ni you kena lukis untuk kepastian. Apa nampak, apa tak nampak. Okey? Yang ni. Nampak? Kemudian you ada L kat sini. Boleh? Okey? Supaya you tak tersilap simbol. Ini memang air naik. Tetapi jangan tersilap simbol. Sebab apa saya kata? Sebab you have to tengok betul-betul apa yang nampak, apa yang tak nampak. Okey, kalau daripada atas you letak mata kamu, pandangan atas kan? Okey, kalau daripada atas you letak mata kamu, T ni palang atas you akan nampak straight line. So maksudnya ini bulatan, you akan ada bulatan. Dan T ni akan penuh dalam bulatan. Nampak? Boleh? Okey? Boleh So, simbol dia adalah begini. Untuk air naik di sini. Dan jangan lupa kita ada ni simbolnya. Kita ada yang pertama sekali tadi, sekejap. Kita ada siku kat sini, betul? Sini siku kan? Okay, kita ada siku. So straight daripada segitiga tu tadi kita ada siku. Siku. And then kita ada kunci. Nampak? Letak kunci dulu. Baru simbol yang ni. Air naik. Boleh faham? And then kita ada siku lagi. Siku lagi. Ni simbol air naik tadi. Oh ya, saya lupa nak cakap. Simbol T ni. Okay, simbol T ni. Dia begini. Okay? Okay, nampak? Dia. Sekejap, silap. Ini tak ada. So, sebab dia T dia ada 3 barang kat situ. Okay? Ini datang pada mana? Oh, tak nampak punya. Anak-anak tengok betul-betul Bulatan. Okay? Kemudian sisi yang nampak. Namun kita ada satu lagi calik dekat sini. Mana datangnya bahagian ni? Kalau saya besarkan ini. Bahagian ni. Tengok pada atas nampak. So sebab tu ada 3 calik. 1, 2, 3. Tengah penuh. Faham tak semua? So you akan dapat jawapan dia begini. Kalau saya besarkan dia jadi begini. Begini dan 3 calik. Boleh? Okay, next. Siku. Dan jangan lupa kita ada pipe ataupun point. Dan point itu cikgu dah ajar hari tu. Point untuk pipe, dia mesti masuk dalam singki. Tak boleh macam gini, tak boleh. Terkeluar daripada pipe pun tak boleh. Dia mesti masuk dalam singki sebab dia adalah point pipe. Ada ke point pipe kau dekat luar singki? Tak ada. Ada ke belakang sikit singki? Tak ada juga. Okay, ni point penting dalam kerja khusus. Kalau kau salah buat, habis. Boleh faham anak-anak? Okay? Boleh Okay, selesai untuk yang T yang direct tadi. Tak ada lagi pipe yang direct, itu saja. Yang lain-lain tu semua adalah keluar daripada tangki. Okay, first kali tengok pipe ni. Ni nama pipe apa kalau ingat? Siapa ingat nama pipe apa pipe ni? Baru 2 minggu, bukan 2 tahun. Apa nama? Seorang tak ingat.
Seorang pun tak ingat nama pipe ni. Apakah nama pipe yang digunakan untuk mencuci pipe? Sekiranya kita nak cuci tangki, nak buang air daripada tangki. Tangki kau ada tikus mati. Macam mana? Kita gunakan pipe apa nama dia? Kalau kita nak cuci tangki kita, kalau kita punya pam rosak. Hayya. Pipe apa? Pipe apa? Sebut. Pipe limpah. Pipe Yes. limpah. Pipe limpah. Pipe limpah adalah pipe yang digunakan untuk kita mencuci tangki ataupun kalau kita punya berbola tangki tu rosak dan sebagainya kan. Kita nak keluarkan air daripada rumah kita pakai pipe limpah. Pipe limpah ni dia mesti menjulur keluar daripada rumah kamu. Tak boleh dalam rumah. Kau cuci tangki, rumah kau yang banjir. Boleh? Dia mesti akan terkeluar daripada rumah. Biasanya dia akan keluar daripada kawasan rumah lah menuju ke longkang. Okay, so buat dulu pipe limpah, kacang saja pipe limpah tu. Okay, pipe limpah macam mana rupa paras pipe limpah. Okay, so ini adalah simbol pipe limpah. Sebab apa awak tengok nampak dekat sini. Okay, so pipe limpah ni dia ada begini simbolnya. Dia bukan macam sejenis pipe juga dia macam ni. Kan? Okay. So apa yang you nampak adalah bahagian ni kita nampak. Bahagian ni. Saya tengok simbol ni Bahagian ni kita nampak and then bulatan kita nampak. Bahagian ni kita nampak. So macam mana dia akan jadi? Nampak. Straight. Bulatan. Boleh? Ni. Boleh semua? Faham Okay, cun. Alright, pipe limpah dah selesai. And then kita akan buat apa yang akan berlaku di luar daripada pipe keluar daripada kita punya tangki. Tadi pipe masuk kan, sekarang pipe keluar daripada tangki. Saya rasa you dah boleh buat sendiri sebenarnya ni. Tak perlu saya explain semua. Betul? You boleh cuba buat. Draw macam saya draw dan tengok apa yang nampak, apa yang tak nampak. Boleh tak you buat sendiri, saya tanya? Boleh ke? Masih nak cikgu explain ke macam mana? Boleh. Yang lain? Explain sikit. Explain sikit sampai habis lah aku explain cerita dia kan. Okay macam ni. Saya explain drawing ini. The rest of the drawing, yang lain korang dah boleh buat sendiri. Boleh? Okay, so pada hari Khamis insyaAllah kita boleh discuss. Khamis pun malam juga sebab saya pagi ada urusan. Okay, ada urusan yang biasalah berpindah sekolah baru kan, banyak-banyak urusannya. Alright, so malam insyaAllah. So kalau anda kata tak dapat malam, saya akan screenshot. Saya akan ambil screenshot pula. Saya akan ambil gambar jawapan dan kamu check sendiri jawapan kamu betul atau tidak. Boleh? Okay, so ini inisiatif yang kamu kena buat sendirilah sebab right now. Ya. Yang YouTube, video YouTube yang cikgu lupa upload tu. Dia ada ajar ke cara ukur-ukuran semua tu? Tak perlu ukuran. Ukuran tak ada. Dia memang tak ada ukuran cerita dia. Dia tak ada ukuran. Panjang mana pipe tu sekatilah rumah kau kan. Tak ada. Dia tak ada ukuran. Yang penting simbol dan laluan. Itu saja. Oh, maknanya garis saya jarak tu semua tak ada. Memang tak ada. Tetapi ingat kamu kena pakai template masa melukis. Template adalah wajib. Tidak ada satu pun drawing dalam lukisan pepaipan ini yang freehand. Boleh faham? Kecuali segitiga tadi tu. Ni. Yang tu you kena reka cipta supaya dia tall and slim. Dia tak boleh gemuk pendek. Terasa pula. Okay, dia kena tall and slim. Buat cantik lah. Macam tu. Tak nampak pula. Macam tu. Ini tak boleh. Jangan pakai template untuk buat kepala segitiga. Faham This one cannot, this one is right. Boleh Okay. Alright. So, kita tengok balik soalan kita ni tadi. Okay, keluar daripada pipe. Keluar daripada tangki. Keluar pipe pula. Keluar daripada tangki, dia menuju ke pipe pemanas. Ini adalah simbol pemanas air. Okay. So, keluar daripada tangki, dia akan pergi ke pemanas air. Jadi, macam mana kita nak buat? Keluar tangki ada siku dulu.
Keluar tangki ada siku and then kita jumpa T. Jumpa T. Okay, jumpa T. T kita convert je lah pergi T. Okay. Sekejap. Ni keluar tangki. Keluar tangki siku. Nampak? Keluar tangki siku. Keluar tangki siku. Boleh? And then dia akan jumpa T. Ni T. Jumpa T, convert je lah T. Okay? Kemudian ada kunci pipe dan dia akan terus pergi ke pemanas air. Kunci dan pemanas terus. Nampak? Kunci dan juga pemanas. So dekat pemanas ini, dia dah siap bagi bulatan. Dan bulatan itu awak kena tulis lah. Awak kena lukis. Sebab dekat sini, tengok simbol dia. Ni adalah simbol begini. Awak kena lukislah untuk kepastian. Nampak? So apa yang nampak? Air mengalir bulatan ni dan air masuk. Betul? Dan bahagian ini yang nampak penandaan. Maka drawing dia adalah bulat, air masuk dan penandaan. Okey? Ni jawapan dia. Settle. Betul? Boleh Okey, next. Keluar daripada poin pemanas, mestilah air panas. Betul tak sayang? Okey, keluar daripada poin pemanas, mestilah air panas. Dan air panas, mesti simbol pengaliran airnya adalah pendek-pendek, panjang, pendek-pendek, panjang. Setuju semua? So anak-anak, nampak tak dekat sini? Keluar saja daripada poin pemanas, kamu ada panjang, pendek-pendek, panjang, pendek-pendek. Yang ini kena seragam. Tak bolehlah panjang kau tu sekejap 1 cm, kejap 1.5, kejap 2, kejap 8 juta. Ya? Tak boleh macam tu. So kena simbolnya cantik sahaja. Ni, panjang, pendek, pendek. Semua sama saiz sampai habis. Boleh-boleh? Okay? Alright. So, daripada poin pemanas, dia akan jumpa satu segi ataupun satu T. Satu siku T. Nampak Ni, siku T. Okay, lukis saja T. Lepas T, dia akan menuju ke sinki. Sinki di ruang tamu mungkin ni, di ruang makan. Dia akan pergi ke sini. Ini masih air panas. Ingat, sinki ni bila air ke apa ni? Sekejap tengok. Bukan. Tu ruang meja makan sini. Kat ruang makan. Okay. Ini semua air panas Air panas. Kemudian ada air turun. Nampak? Alright. So kalau saya tunjukkan dekat sini ni. Air panas ni tadi kan? Okay. Air panas. Kemudian ada air turun. Nampak dekat sini? Poin air panas turun. So kalau kita draw. Macam tu. Okay. Yang ini. Macam ini. So, mula-mula nampak apa? Bulatan. Air turun. Betul? Air turun maksudnya ada air. Calit. Nampak? Boleh? Saya dah tersilap kat situ. Okay, bentuk dia lain sikit. Bentuk dia begini. Silap Okay, tepi dulu Tepi, calit. Kemudian air kan? Bulatan. Sekejap. Bulatan. Calit. Calit dulu. Calit. Air masuk. Betul? Kemudian dia keluar dekat bahagian ini. Okay, so maksudnya yang ini dia akan jadi begini. Nampak tak? Nampak? Calit. Kemudian air keluar. Boleh faham bahagian ni? And then jangan lupa kunci. Okay, kunci kita boleh letak selepas daripada yang ini. Ni. Kunci kita boleh letak selepas daripada simbol air turun. Dan jangan lupa dalam sinki juga, poinnya mesti masuk dalam sinki. Point pipe-nya. Boleh Okay?
Okay, settle point pemanas yang keluar pada pemanas yang pertama. Ini pergi sinki. Satu lagi ni akan pergi ke shower. Benda yang sama. Daripada sini air panas, dia akan pergi shower. Simbol air turun. Okay, simbol air turun. Simbol air turun kalau you lukis, dia begini. Nampak? Yang ini, ni boleh nampak? Yang ini ni. Macam mana rupa paras dia? Okay, dia pelik sikit je ni. Iaitu, dia begini dan keluar. Okay? So, kalau cikgu lukis, ini bulat dengan bulat kan? So, bulatan. Okay, yang ni tadi, dia daripada tepi. Betul? Ni ini. Calit dulu. Calit. Okay, kemudian ini air masuk. Air masuk. Boleh? Kemudian keluar. Boleh faham? So, ini adalah gambar rajanya. Ni. Bulat. Air masuk. Calit. Calit. Calit ni yang kita nampak. Boleh semua? Okay? Boleh? Alright, kemudian sama juga. Sini. Kunci. Okay, kunci. Kemudian ada. Nampak ke? Tak nampak. Okay, kunci. Mana tadi? Sini. Alright, kunci. Kemudian siku. Nampak Dan kemudian air naik ke shower. Macam mana simbol air naik ke shower tu? You kena draw benda ni. Saya letak kat bawah ni Ni. You ada T. Sini kan? Ni. Allah Akbar, tak nampak pula. Ni, T. Ni T. Kita nak buat simbolan naik. Lepas tu ni. Lukis. Nampak? Jadi pandangan atas, apa yang kita nampak? Bulat, bulat, bulat. Boleh? Okey. Kemudian kita ada calit, calit ni. Calit ni nampak, calit ni nampak. So, calit, calit. Boleh? Okay. And then daripada atas, yang ini, kita nampak apa? Dia ni kita nampak. Dia ni pun kita nampak. Betul? So, nampak Air naik. Air naik. Boleh? Kita nampak dia ni dan kita nampak calit. So, ada calit satu kat sini. Okay, setakat ni awak boleh faham saya? Dan kemudian kita ada kunci Kunci jangan lupa. Boleh letak kunci dekat bahagian bawah ni dia. Boleh letak kunci bahagian sini. Okay? Boleh? Alright. So saya rasa itu saja yang susah. Yang lain tu semua saya dah terangkan. Yang ke toilet ni awak boleh tengok balik lah. Yang ke toilet ni boleh check balik. Okay, untuk air sejuk dan air panas. Boleh tak cuba korang? Boleh cuba? InsyaAllah. Senang kan? Okay. Alright, awak cuba. Cuba dulu. Saya nak you cuba dahulu. Cuba, boleh awak check untuk saya tak? Dia sampai nombor berapa? Sekejap, saya ada ni. Sekejap. Kita tadi nombor 10. And then kita ada nombor 11. And then kita ada 12. Okay, awak try buat sampai nombor 12 sampai habis. You try out sampai nombor 12. Barulah mahir. And then kita dah boleh buat kerja khusus pipe. Boleh anak-anak? Cuba So saya akan bagi jawapan untuk 3, 10, 11 dan 12. Tapi you kena janji dengan saya, you kena buat sebelum hari Khamis. Khamis kelas 9.30 pagi. Betul? Salah. Khamis kita akan buat kelas malam. Macam hari ni juga 9.30.
8.30. So saya cuma akan kita cuma akan bersoal jawab kalau ada yang mana-mana yang tak faham, dan juga saya akan bagi jawapan sebelum kelas tu. Mungkin hari Rabu ke? Saya akan bagi hari Rabu ke? Besoklah Rabu kan? Saya akan bagi Rabu malam ke macam tu, ataupun pagi Khamis ke? Ingatkan cikgu Okay? Alright. So make sure you betul-betul mahir lah, so that nanti bila saya serahkan soalan perpaipan soalan perpaipan nanti you dah boleh buat. Boleh Okay? Alright, so setakat itu saja kita punya kelas pada hari ini. Saya harap semua faham lah. Senang kan? So insyaAllah saya akan cubalah untuk upload saya akan cuba untuk upload di YouTube lah yang mana-mana yang tertinggal tu, dah bercampur-campur dah dengan form 4 punya. Okay? Cikgu. Ya. Kenapa saya order dekat Shopee yang cikgu hantar link tu kan? Dah habis. Saya dah order. Lepas tu dapat warna kuning. Tak kisahlah kuning, tapi sama tak? Sama kot. Tak kisahlah warna. Kita guna bulatan apa itu? Bulatan itu dia ikut, janganlah agak-agak lah, janganlah terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Jangan mengamuk Arifah, sabar malam masih muda. Boleh Kas? Berapa bulatan itu? Cuba you tengok dekat template. Cuba you tengok dekat soalan yang mana yang agak lebih. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Faham Okay? Cuba buat. Nanti boleh saya nak tengok jugalah nanti. You boleh snap dan hantar. Hantar kat group je lah, tak payah Padlet dah penuh hantar kat group je siapa yang dah nanti saya tengok. Boleh Alright, tu sahaja untuk hari ini. Saya akan stopkan recording. Kita jumpa lagi pada hari Khamis.